Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah keris Melayu, keris pusaka bangsa. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Keris alam Melayu bukan sekadar alat mempertahankan diri atau digunakan dalam pertarungan. Keris adalah sebahagian daripada pemakaian penting seorang sultan atau raja Melayu sebagai lambang legitimasi kerajaan dan kedaulatan baginda. Ia juga digunakan sebagai pelengkap pakaian lelaki. Pada dasarnya, keris merupakan lambang kehebatan sesebuah kerajaan seperti yang disebut dalam kitab Salatus Salatin. Mari kita sama-sama belajar apa yang terdapat pada keris di alam Melayu ini. Apakah cara pembuatannya? Apakah rahsia di dalamnya? Apakah pantang larangnya? Apakah cara penjagaannya? Istilah atau nama penyebutan dalam dunia keris Jawa dan Madura juga dikenal di hampir seluruh penggemar keris di Indonesia, termasuk Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sebab keris bukan hanya budaya milik orang Indonesia, tetapi milik bangsa Melayu. Jadi tidak aneh kalau orang Malaysia, Singapura atau Brunei juga mengklaim budaya itu. Yoni atau angsar, sebutan untuk daya kesaktian keris. Untuk melihat sebilah keris memiliki kesaktian atau tidak, nenek moyang kita menggunakan cara menayu atau tayu. Melakukan seperti ini hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang benar-benar paham dan memiliki kelebihan. Merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut bentuk atau model keris, ricikan, ukiran atau pahatan. Dalam masing-masing keris akan memunculkan nama-nama dapur yang berbeda-beda. Sama-sama keris lurus dan bereluk atau kelok dengan jumlah yang sama. Jika berbeda ricikannya, akan berbeda pula sebutannya. Ada ratusan nama dapur keris. Sebagai contoh, keris lurus sahaja memiliki puluhan dapur. Jumlah kelokan pada keris akan menjadi sebutan yang mengikuti keris. Jumlah kelokan keris selalu ganjil. Jika ada keris berluk genap, sangat mungkin keris itu pernah patah atau mungkin saja ciptaan baru yang sengaja dibuat kidal. Keris tanpa luk tidak ada sebutan kecuali keris sahaja. Sarung keris terbuat dari kayu-kayu bernilai tinggi, yaitu langka. Tetapi juga bisa dibuat menggunakan kayu-kayu popular seperti jati, asam, sono. Yang lazim dikenal adalah warangka, terbuat dari kayu cendana, rembalo, awar-awar, kemuning, tayuman, dan beberapa jenis kayu langka lainnya. Ada 4 nama warangka
yang sangat popular, yaitu Warangka Gayaman, Warangka Ladrang, Sandang Walikat, dan Wulan Tumanggal. Motif belang-belang pada warangka yang dihasilkan oleh gali kayu. Masing-masing kayu memiliki pelet berbeda-beda. Di Jawa, Madura, dan Bali, istilah mendak sangat popular. Namun untuk daerah lain di luar dari 3 daerah itu biasa disebut ring atau cincin, terbuat dari beberapa jenis logam. Dan bahkan di beberapa titiknya bisa dilengkapi dengan permata. Secara teknis, mendak berfungsi memisahkan bilah keris agar tidak bersentuhan langsung dengan warangka. Motif hias pada bilah keris ada ribuan motif pamor. Pamor dibuat dari batu meteor, nikel, dan pamor yang dihasilkan oleh lipatan-lipatan besi tanpa menggunakan benda jenis lain. Terbuat dari emas, perak, tembaga, atau kuningan dengan ukiran-ukiran yang sangat rumit. Selain untuk menambah kemewahan penampilan, pendohok juga berguna untuk melindungi bahagian warangka yang menjulang dari atas ke bawah bila dikenakan, yang biasanya terbuat dari kayu-kayu lunak. Keris terdiri dari 2 bahagian. Yang melintang disebut ganja, sedangkan yang membujur wilah keris itu sendiri. Pada bahagian ganja ada beberapa nama yang diberikan, antara lain sira cecak atau bahagian depan, kepet urang yaitu bahagian belakang. Dalam kepet urang ada ukiran 2 huruf dah dalam askara Jawa. Kerana ada 2, loro dan ron, huruf dah bahagian ini kemudian disebut ranhanunut. Dalam sebilah keris ada nama-nama bahagian yang jumlahnya sangat banyak. Sekar kacang, telete gajah, berbentuk seperti belalai gajah. Di dalamnya ada ukiran kecil disebut lambe gajah. Sekar kacang juga bisa diganti dengan ukiran-ukiran kepala naga, kepala anjing, kepala gajah, kepala burung, dan lain sebagainya. Berikut ini nama-nama dari bahagian keris bawang sebangkul, tikel alis, ruwingan, sogokan, lumbangan. Apa yang disebut tangguh? Sesungguhnya istilah tangguh merupakan kata ganti dari perkiraan yaitu zaman apa atau zaman siapa keris itu dibuat. Tangguh Mataram, Tangguh Majapahit, Medan Kemaulan, Tuban, Singgasari, Kediri, Blambangan, Snopaten, Pekabun Buwana, Hamengkubu Bawanan, Sendayu, Ngento Ento, Madura, Mendiun, dan lain sebagiannya.
Untuk mengetahui tangguh sebuah keris memerlukan ketelitian dan daya ingat yang tinggi. Tidak semua orang tahu tentang hal ini. Keris merupakan salah satu senjata bagi kebanyakan hulu balang dan pahlawan Melayu suatu ketika dahulu. Keris juga melambangkan kegagahan, kepewiraan, kedudukan atau darjat pemiliknya. Keris dibuat atau ditempah khusus untuk seseorang individu berdasarkan kehendak, keperluan dan kesesuaian, yang mana boleh mewujudkan pertalian antara keris dan pemiliknya. Pemilihan bahan-bahan yang digunakan bagi membentuk sesebuah keris juga merupakan salah satu perkara utama yang diberi perhatian oleh pembuat senjata. Unsur mistik juga sering dikaitkan dengan keris, di mana setengah keris yang dibuat khas mempunyai keistimewaan tersendiri dan mampu memberikan kelebihan kepada pemiliknya, seperti keris Tamingsari. Keistimewaan berkenaan memerlukan jagaan rapi, dan ada kalanya membuatkan keris berkenaan sukar untuk bertukar milik atau tidak boleh berpindah milik sembarangan. Kisah kali ini akan menerangkan dengan ringkas mengenai maksud bagi bilangan lok yang terdapat pada keris Melayu. Jika diperhatikan, keris Melayu terdapat bilangan lok yang berliku-liku dan mengikut turutan bilangan ganjil seperti 13, 11, 9, 7, 5 dan 3. Keris yang kelihatan lurus lebih dikenali sebagai keris lurus atau sipukal. Keris lurus digenggam dalam tangan, manakala keris berlok disisip di bawah rusuk kiri dalam samping dan diikat kemas oleh bengkung yang menyembunyikan pelbagai jenis senjata sulit. Ada juga yang menyisip keris di pinggang. Panjang mata keris adalah mengikut sukatan dan sedap si pemilik untuk berhadapan dengan musuh. Ada juga keris yang digenggam adalah keris berlok dan bukannya keris lurus. Lok itu adalah lok 3 dan mempunyai mata yang panjang. Keris berlok yang di sisi pula mempunyai ukuran antara 9 hingga 13 inci panjangnya. Loknya 5, 7 dan 9. Jika lebih loknya, keris adalah sangat panjang dan tidak selesa untuk pergerakan bebas ketika bertarung. Dikabarkan juga bahawa setiap Melayu mesti mempunyai keris, kerana keris itu melambangkan maruah dan martabat. Keris diri atau keturunan membawa kepada pengenalan siapa dan kedudukan pemiliknya dalam bangsa Melayu. Dari ulu atau hulu, pendukuk, sampir dan mata menceritakan siapa pemiliknya. Kedudukan pula adalah daripada anugerah istana. Oleh sebab itu, pada majlis keramaian di istana, jemputan yang datang akan membawa keris masing-masing. Berikut adalah maksud
yang digambarkan melalui bilangan lo-lo yang terdapat pada keris. Keris lurus melambangkan kesetiaan, ketegasan, dan sukar dipengaruhi. Ianya lazim digunakan sebagai keris istiadat. Keris Lot 3 digunakan oleh para panglima atau pahlawan. Keris ini dipercayai dapat menunaikan sebarang permintaan penggunaannya. Keris Lot 5 melambangkan pemiliknya mempunyai kelancaran berbicara dan boleh mempengaruhi orang melalui berbicara. Keris Lot 7 melambangkan pemiliknya mempunyai wibawa dan karisma dalam pemerintahan. Keris Lot 9 melambangkan pemiliknya bijaksana dan mempunyai sifat kepimpinan. Keris Lot 11 menggambarkan pemiliknya memiliki cita-cita tinggi dalam mengejar kemajuan sosial dan sesuai digunakan oleh mereka yang telah bekerja dan berumah tangga. Keris Lot 13 bermaksud pemiliknya sanggup mempertahankan apa sahaja yang sudah dimilikinya. Cara mengukur keris bertuah. Langkah pertama, pegang mata keris dengan bahagian hulunya menghadap ke arah perut. Kedua, letakkan ibu jari kiri melintang pada pangkal mata keris. Ketiga, kemudian susun ibu jari kanan di sebelah ibu jari kiri dan pindahkan ibu jari kiri ke sebelah ibu jari kanan. Keempat, lakukan langkah tersebut sehingga sampai ke penghujung keris. Sekarang, cara menentukan sama ada keris tersebut bertuah atau sebaliknya. Apabila didapati sukatan akhir berakhir pada ibu jari kiri dan tangan kanan bebas daripada mata keris, maka keris itu dianggap bertuah kepada tuannya. Tetapi apabila sukatan akhir berakhir pada ibu jari kanan pula dan tangan kiri bebas daripada mata keris, maka keris tersebut dikatakan membawa sial, atau dalam erti kata yang lain akan membawa bahaya kepada tuannya, atau nyawa tuannya akan berakhir di mata keris tersebut. Walau bagaimanapun, teknik yang diterangkan tadi adalah bagi mereka yang menggunakan tangan kanan sepenuhnya. Bagi yang kidal atau biasa menggunakan tangan kiri, maka sukatannya
haruslah bermula dengan ibu jari kanan. Teknik kedua. Pertama, pegang keris sebagaimana yang diterangkan sebelum ini. Kedua, letakkan ibu jari kanan secara melintang pada mata keris. Ketiga, kemudian susun ibu jari kiri di sebelah ibu jari kanan secara berganti-ganti sehingga sampai ke penghujungnya. Keempat, sekiranya sukatan terakhir di hujung mata keris kurang daripada sukatan ibu jari, maka ianya dikira sebagai satu sukatan yang penuh. Ketika menyusun jari sewaktu menyukat dengan menggunakan teknik ini, maka si penyukat haruslah menyebut perkataan-perkataan ini mengikut turutan. 1. Raja. 2. Pahlawan. 3. Perempuan. 4. Budak orang atau hamba. Apabila sukatan akhir jatuh pada perkataan raja, maka keris tersebut dianggap bertuah dan si pemiliknya akan menjadi terkenal dan berkuasa. Apabila sukatan akhir jatuh pada perkataan pahlawan, si pemilik keris kemungkinan akan menjadi seorang pembesar dan berpengaruh di kalangan masyarakat, atau menjadi pahlawan yang terbilang. Apabila sukatan akhir jatuh pada perkataan perempuan, bermakna keris tersebut akan membawa alamat baik di dalam perniagaan. Apabila sukatan akhir jatuh pada perkataan budak orang atau hamba, keris tersebut tidak baik disimpan kerana dianggap membawa bencana atau kecelakaan kepada tuannya. Ulangi langkah di atas, yaitu dengan menyusun ibu jari secara berganti-ganti sehingga sampai ke penghujungnya. Sewaktu ibu jari disusun, maka sebutkan perkataan berikut dengan mengikut turutan. Ular berang meniti riak, riak dititi gelombang 7, karam di laut, timbul di darat, habis hutang, berganti hutang, hutang lama tidak berbayar. Perhatikan perkataan mana yang berhenti di hujung keris. Sekiranya sukatan akhir kurang daripada sukatan lebar jari, maka ianya dikira sebagai satu sukatan penuh. Ular berang meniti riak, habis hutang, timbul di darat. Keris tersebut membawa alamat yang baik. Riak di titik gelombang 7. Keris tersebut dianggap membawa alamat yang sangat baik dan dianggap bertuah. Berganti hutang. Keris tersebut dianggap sebagai membawa nasib yang tidak baik kepada tuannya. Karam di laut. Hutang lama tidak berbayar. Keris tersebut dikatakan membawa erti yang sangat buruk kepada tuannya. Keris seperti ini biasanya tidak akan disimpan.
Apa yang dimaksudkan dengan mandikan keris? Mandikan keris hanyalah untuk membersihkan karat atau kotoran pada sebilah keris supaya besi pada keris itu boleh bertahan lama. Jadi, bolehlah dijadikan pusaka supaya warisan kita ini tidak luput pada generasi yang akan datang. Tapi kalau siap bermantra atau buat benda pelik-pelik, bagi kita itu syarat yang telah ditetapkan oleh kadam atau jin yang menjaga keris itu. Tapi kami dapat tips penjagaan keris dari kisah ini, jadi kami berkongsi sedikit. Untuk mandikan keris bukanlah tiap-tiap malam Jumaat. Kalau rajin, teruskan. Yang cantik setiap awal Muharram, yaitu setahun sekali saja, bagi tujuan memudahkan seseorang itu mengingati hari mereka mahu memandikan keris untuk masa akan datang. Pertama, sediakan bilah keris yang ingin dicuci. Kedua, sediakan batang pisang yang segar berukuran 3 hingga 4 kaki panjang. Ketiga, beberapa biji limau nipis. Keempat, air kelapa tua atau cuka makanan bagi memberi ketahanan pada besi sekaligus membuang karat. Ini juga akan bertindak sebagai penebat besi dari karat. Kelima, seruas bulu yang berukuran sama panjang dengan mata bilah keris yang ingin dicuci. Keenam, air mawar bagi mewangikan bilah atau seeloknya minyak atar. Unsur minyak bagi memberikan ketahanan pada besi, jenis atar bagi mewangikan. Apabila keris sudah tersedia, tikamkan mata serta bilah keris itu tadi pada batang pisang beberapa kali bagi membuang karat peringkat pertama. Setelah keris itu basah dari hasil batang pisang tersebut, kita masuk ke peringkat kedua dengan menggosok mata bilah dengan limau nipis sehingga hilang karat tersebut. Dari sinilah bilah keris akan kelihatan putih berseri-seri, dan ada kalanya binaan pamor juga akan hilang dari bilah keris. Tetapi jangan risau, pamor yang indah itu akan kembali semula. Kemudian pecahkan sebiji kelapa tua dan masukkan airnya atau cuka makanan di dalam ruas bulu yang tersedia tadi, yaitu yang sama panjangnya dengan mata bilah keris, dan rendam seelok-eloknya. Biarkan ianya semalaman bagi mendapatkan hasil. Kebiasaan yang kami lakukan ialah rendaman 3 hari 3 malam. Selepas proses merendam bilahnya, keluarkan bilah keris itu dari ruas bulu, basuh dengan air mawar atau air rendaman beras bagi mencuci sisa karat yang masih berbaki. Jika ingin mewangikan bilah keris itu pula, maka sapukan dengan minyak atar, dan yang sebaik-baik minyak bagi tujuan ini adalah minyak zafron, minyak misik, minyak gaharu, minyak candana, atau kalau ada kenalan dari Indonesia, cuba dapatkan waragan.
Dengan menyapu minyak tersebut, bilah keris akan kembali menjadi hitam dan pamor akan kembali kelihatan. Akhir sekali, proses pengeringan mata bila tersebut. Penggunaan kemenyan boleh digantikan dengan minyak atar bagi tujuan yang sama untuk mengelakkan karat. Fungsi kemenyan yang diasapkan pada keris seperti yang kami tahu, asap kemenyan ini tebal, lalu ia mempunyai getah untuk menutup pori-pori besi bagi mengelakkan karat, iaitu kami panggil getah. Selain dari itu juga, ia juga bagi tujuan pengeringan. Bau kemenyan ini juga wangi. Oleh itu, ia juga boleh bertujuan seperti minyak atar bagi mewangikan bilah keris tersebut.